Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua murid yang hadir untuk kelas matematik. Pada hari ini kita akan bincangkan jawapan untuk pentafsiran kompetensi dan literasi ataupun nama singkatannya ialah PKL, di mana kita ada beberapa checkpoint yang kamu kena laksanakan, yang mana baru-baru ni kamu dah buat ataupun kamu telah jawab checkpoint 1 dan kita telah bincang jawapan. Seterusnya hari ini kita akan bincang jawapan untuk checkpoint 2. Okey, sebelum kita mulakan kelas dengan lebih lanjut lagi, saya nak jemput seorang murid lah untuk membacakan doa. Dipersilakan Dia Ulhaq baca doa untuk permulaan kelas kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Amin. alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, terima kasih kepada Dia Ulhaq baca doa untuk kelas kita pada hari ini. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan tahniah kepada semua pelajar 3 Meranti sebabnya kamu ialah antara kelas yang paling awal lah menyiapkan tugasan checkpoint 2, di mana kamu telah berjaya siapkan tugasan ni sebelum berakhirnya tarikh seperti yang diminta oleh saya lah dalam kelas sebelum ni. 31/31 orang semua lengkap menjawab. Tak kira lah kamu dapat berapa markah. Mungkin kamu dapat 9 markah ataupun 4 markah ataupun 2 markah. Yang tu tak ada masalah lah. Sebab kamu dah cuba jawab. Dan saya rasa kamu adalah beberapa pelajar, beberapa murid yang telah menjawab berulang kali lah untuk mendapatkan kepastian jawapan dan mungkin dia tunjukkan jalan kira yang berlainan lah untuk dapatkan jawapan sebelum tu. Okay, jadi hari ni baru kita nak bincang jawapannya. Okay, cara untuk jawab soalannya ialah kita tengok dulu soalan-soalan dia. Okay, untuk checkpoint ni, 2 ni ialah masa untuk jawab dia ialah 15 minit. Di mana kamu, soalannya ada 10 soalan, di mana kamu boleh gunalah kalkulator saintifik kamu untuk dapatkan jawapan. Okay, bila kamu guna kalkulator kamu, pastikan, okay, jadi kalau ada 10 soalan 15 minit, maksudnya satu soalan kamu kena jawab lebih kurang dalam masa 1 minit 30 saat. 1.5 minit. Ataupun dalam bahasa mudahnya sebenarnya kamu kena jawab lebih kurang dalam 90 saat. Ni 90 saat je kamu kena jawab ni. Nah? Atau berbangsa dia ialah 1 minit 30 saat. Sebab kita ada 15 minit tu, 15 bahagi dengan 10 soalan, kita ada 1.5 minit lah. Jadi 1.5 minit tu maksud dia ialah 1 minit 30 saat lah. Jadi soalan hari tu diberi dalam bentuk Google Form. Jadi kamu dah jawab soalan tu dan saya pun dah tengok rekod kamu jawab tu. Okay, jadi tak ada masalah lah kalau kamu keliru dengan jawapan ke, kenapa jawapan B bukan jawapan C ke. Okay. Jadi kita tengoklah perbincangan untuk soalan checkpoint 2. Okay, soalan pertama. Okay, soalan pertamanya sangat ringkas sebenarnya ni. Soalan dia ialah berkenaan dengan tajuk tingkatan 1 ni sebenarnya. Dan sebenarnya kamu dah belajar dah masa peringkat sekolah rendah dulu. Di mana dia minta soalan ni ialah 3/5 apakah nombor perpuluhan yang bersamaan dengan 3/5. Jadi kita kena tahulah 3/5 ni sebenarnya ialah dalam bentuk nombor nisbah sebenarnya ni. Okey, nombor nisbah. Nombor nisbah. Dia konsep nombor nisbah, kamu kena tukarkan dia. Okey, tajuk ni adalah tajuk pertama lah untuk tingkatan 1. Tajuk pertama untuk tingkatan 1. Cara nak tukarkan nombor nisbah tu, cara dia sangat senang. Kamu boleh just ambil kalkulator kamu. Okey, kamu ambil kalkulator kamu. Kamu ambil kalkulator kamu. Okey, sekejap. Kamu ambil kalkulator kamu, kamu ambil 3/5. Sekejap, saya kena tunjuk kalkulator sebenarnya ni. Mana saya tunjuk kalkulator ni. Supaya kita sama-sama tekan kalkulator. Saya rasa pelajar tak ada masalah 3 Meranti ni untuk tekan kalkulator. Okey, nampak tak kalkulator saya tu? Nampak tak kalkulator saya? Tak. Tak nampak, okey. Okey, terima kasih respon tu. Okey, tengok saya cuba stop present yang tu tadi. Okey, tengok sekali lagi. Kalkulator saya ni saya present sekali lagi. 3/5 dah. Soalan tu sebenarnya kamu boleh cetak soalan kamu tu. Boleh print sebab saya dah hantar dalam bentuk soft copy. Okey. Ni mungkin nampak kot ni 3/5 ni. Kalkulator saya nampak kan? Okey, nampak kan 3/5 kalkulator saya kalkulator saya nampak kot dah? Nampak kan?
Okey, 3/5. Okey, kamu tekan 3/5. Okay, kita guna kalkulator je sebab soalan dia soalan minta kita memang boleh dibenarkan guna kalkulator. Jadi kita gunakan kalkulator untuk soalan-soalan yang boleh tekan kalkulator. Sebenarnya soalan objektif ni kamu kena ada kemahiran untuk tekan kalkulator sebenarnya. Okay, kamu ambil 3/5 tadi, kamu tekan sama dengan, dia akan keluar balik jawapan tu. Kamu tekan balik di bawah perkataan CLC tu, shift, CLC ada, kemudian ada ABC tu. ABC tu sebenarnya dalam bentuk pecahan tu. Pecahan dengan nombor puluhan, kamu tekan itu balik. Kamu akan dapat jawapan dia ialah 0.6. Okey, yang itulah jawapan dia. Paling simple sekali soalan tu. Tapi ada juga pelajar kita yang silap dapat jawapan. Okey, tak ada masalah tu. Mungkin dia tak ada kalkulator pun ataupun dia kalut-kalut nak jawab soalan tu pun tak ada masalah lah. Okey, jadi jawapan dia bila kamu dapatkan jawapan 0.6, maka kamu pun tandalah jawapan dia. Okey, saya present sekali lagi jawapan soalan tu. Okey, jadi kalau kamu tekan kalkulator dengan pantas sebenarnya, kamu tekan kalkulator dengan pantas, kamu akan dapat je ialah jawapan dia ialah 0.6. Jawapan dia ialah B lah untuk soalan checkpoint 2 untuk soalan pertama tu. Okey, soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 ni dia agak ni lah sikit. Mungkin kamu kurang jelas cara nak ataupun kamu lupa lah cara nak buat tu. Okey, sebenarnya tajuk ni kamu belajar masa tingkatan 2 ni. Tajuk ni kamu belajar masa tingkatan 2. Saya terang ni. Saya terang ni. Kamu belajar masa tingkatan 2, di mana tingkatan 2 ialah bab ni ialah bab yang ke-11. Bab 11 nama dia ialah transformasi isometri. Isometri. Okey, dalam program masuk ilmu chemistry tingkatan 2 bab 11, tajuk dia nama dia ialah transformasi isometri. Kamu telah belajar nama dia ialah translasi. Kamu juga telah belajar nama dia ialah pantulan. Kamu juga telah jumpa perkataan yang dinamakan sebagai putaran. Okey, 3 benda tu sebenarnya kamu dah tahulah dan kamu telah belajar, tapi mungkin kamu lupa cara nak buat dia. Okey, tapi tak ada masalah, saya akan tunjukkan macam mana cara nak jawab soalan ni, di mana soalan ni sebenarnya dia minta kita buat putaran ni. Dia uji salah satu tajuk dalam bab 11 tu ialah dia uji kita dalam bentuk putaran. Okey, putaran kita kena tahu bahawa putaran tu dia ada 3 lah. Satu, putaran menunjukkan arah dia. Satu, menunjukkan pusat putaran. Putaran dia akan ada 3 lah item dia. Pusat putaran. Lawan arah jam ni ialah menunjukkan bahawa dia ialah arah putaran. Satu lagi dia ada pusat. Pusat dia ialah ada pusat. Satu ialah bukan pusat putaran, sorry. Ni satu ialah arah putaran. Bukan arah putaran ni. Darjah putaran. Okay, kita ada darjah putaran, kita ada arah dia lawan arah jam, kita ada pusat dia. Okay, dalam putaran dia kena ada darjah putaran. Darjah dia mungkin jadi 90, 270, 180 dengan 270 putaran dia. Darjah putaran. Arah putaran dia akan ada 2 jenis saja, iaitu ikut arah jam dengan lawan arah jam. Okey, manakala pusat tu ialah pusat tu dia berada di dalam ataupun di sekitar dalam kotak cartas-cartas yang diberi dalam soalan. Okey, yang tu pusat dia. Dan kalau dikata pusat asalan, asalan tu bermakna pusat dia ialah 0,0 koordinatnya. Itu. Tajuk ni kamu akan jumpa lagi masa kamu tingkatan 5. Tingkatan 5 kamu akan jumpa lagi putaran, translasi, pantulan ni. Kamu akan jumpa lagi benda ni pada tingkatan 5 nanti. Sangat pentinglah tajuk ni kalau tingkatan 5 ni. Jadi tingkatan 5 dia lebih rumit sikit pada tingkatan 2, tapi sebenarnya kalau kamu kuasai asas tingkatan 2, insya-Allah lah kamu boleh bawa dengan yakin sekali lah untuk tingkatan 5. Okay, jadi kita tengok apa dia putaran, cara nak buat putaran. Cara yang pertama ialah kamu kena pasti pusat dia 0,0, kamu tanda pusat dia 0,0 ni. Saya tanda dengan color orange ni. Saya tanda dengan color orange. Cara nak buat putaran. Kita ada lagi cara nak buat translasi dengan pantulan. Tapi sebab kebetulan soalan nombor 2 tu ialah putaran, kita buat putaran. Saya tengok daripada analisis item soalan ni, analisis yang dibuat, ramailah pelajar yang salah sebenarnya soalan ni. Dan pelajar yang betul mungkin
Mungkin dia buat betul, dia tengok kaedah tu, dia tahu kaedah dia, ataupun nombor dua dia mungkin tembaklah jawapan tu. Dia mungkin tembak jawapan. Okey, seterusnya kamu kena ambil pembaris. Okey, kamu ambil pembaris, kamu ada titik negatif 3, 5 ni. Okey, kamu ambil pembaris kamu. Saya buat dengan color lain ni. Langkah yang seterusnya kalau kita nak buat putaran, kita ambil pembaris. Dia ada banyak kaedah. Dia ada kaedah panggil kaedah Nazi. Dia ada guna kaedah pembaris. Dia ada cikgu-cikgu lain ada guna kaedah formula. Banyak ni inovasi yang cikgu-cikgu buat tu. Saya nak tunjuk cara pembaris dulu. Cara pembaris. Cara pembaris ni cara dia kamu ambil titik objek. Okey, ni nama dia ialah objek ni. Titik objek ni kamu ambil pembaris kamu. Pastikan pembaris kamu tu kena pada pusat putaran dan juga pada objek kamu tu. Kamu gariskan dia. Macam tu. Kamu gariskan dia tu. Okey, bila kamu gariskan dia, langkah seterusnya, okey, ni nak buat putaran ni, kita nak buat putaran. Putaran dia ialah putaran lawan arah jam. Jadi bila lawan arah jam, maka objek ni dia akan pi ke sebelah bawah ni. Sebab jam kita ni yang bergerak ke atas ke kanan ni. Okey, ke kanan ni nama dia ialah ikut arah jam. Dan bukan ikut jam, ikut arah jam. Kalau main ke sebelah kiri ni, nama dia ialah lawan arah jam. Okey, bila lawan arah jam, maksudnya sini ni, negatif 35 ni dia akan ke sebelah bawah ni. Kalau dia soalan dia nak ikut arah jam, maka P ni akan bergerak ke kanan kita. Okey, jadi kena ingat tu. Sini ialah ikut arah jam. Kalau kita ke bawah, kita ialah lawan arah jam. Kita tengok jam kita tu bergerak macam mana. Kita tahulah. Kecuali kamu pakai jam jenis lain lah. Jam tawah tu dia daripada kiri ke kanan. Dan jam yang biasa kita panggil daripada kanan ke kiri. Okey, jadi sini, bila kamu dah buat garisan, sambung objek dengan pusat. Okey, pusat asalan tu ialah 00. Kalau pusat dia 02, kamu kena tandalah 02. Koordinat dia. Ni yang saya tanda di tengah-tengah ni, nama dia ialah pusat. Bergantung pada soalan. Pusat tu di mana? Dia mesti berada di atas satah cartes dalam grid kotak yang diberi dalam soalan. Dia tak akan berada di luar kotak tu. Okey, kemudian kamu ambil pembaris kamu sekali lagi. Okey, pembaris kamu ada bucu dia tu. Okey, pastikan bucu dia tu kamu berada di sini tu bucu dia tu. Saya ni pembaris saya dia panjang sikit tu. Pembaris saya dia panjang. Pembaris saya dia panjang ni. Okey, bucu pembaris tu, pastikan bucu pembaris kamu tu berada di pusat. Kamu pun garis dia. Okey, saya pun garis. Saya pun garis. Okey, garis per habis. Tak apa macam tu. Garis per habis macam tu. Tak apa. Tapi sebab kamu buat dalam bentuk Google Form hari tu, mungkin dia kurang jelas lah teknik dia cara nak buat. Jadi kalau kita guna secara manual, yang dalam bentuk hard copy, dalam ada kertas di tangan kita tu, kita kena buat macam ni lah cara dia. Kita kena buat macam ni. Jadi sini kamu dapatlah bucu dia tu. Bucu dia tadi tu. Kamu sambung kepada pusat. Dia akan bentuk macam tu lah. Jadi sebenarnya sudut sini ialah sudut 90 darjah sebenarnya ni. Kita boleh guna pembaris. Pastikan pembaris kamu ialah pembaris betul-betul petak lah. Jangan pembaris yang ni. Jangan pembaris yang tak cukup sifat dia. Pastikan pembaris kamu tu ialah pembaris yang cukup sifat lah. Daripada bucu dia tu mesti lengkap. Setiap 4 bucu dia ni. 4 bucu dia mesti ada dengan lengkap. Supaya kita boleh buat putaran. Okey, yang tu kegunaan pembaris tu. Okay, jadi sini macam mana cara nak tahu dia berhenti di mana ni? Adakah dia berhenti di sini? Adakah dia berhenti di sini? Adakah dia berhenti di sini? Adakah dia berhenti? Jadi daripada lukisan kita sebenarnya, kalau kamu tengok, dia betul-betul berhenti pada tepat-tepat pada kotak yang diberi dalam soalan tu. Kalau yang hijau yang pertama ni bukan dia tu, sebab dia berhenti bukan pada betul-betul pada kotak. Yang ni pun bukan. Yang ni pun bukan. Jawapan yang paling tepat tu sini ni. Ni jawapan paling tepat ni. Dia duduk situ. Dia duduk di sini ni. Ni betul-betul ni. Memang tak berapa sharp lukisan dia dah. Okey, jawapan dia ialah berada di sini. Titik dia. Titik sini yang nama sini ialah image dia. Yang ni yang kita cari ni.
Mungkin pening lah sikit. Dan tajuk dalam antara tiga ni, yang paling pening sikit ialah putaran je lah. Yang paling penting ialah putaran. Transaksi patulah insyaAllah boleh jawab biasanya. Putaran tu saja yang bermasalah sikit. Jadi teknik putaran tu dia ada macam-macam teknik lah nak buat. Kaedah nazi, kaedah pembaris, kaedah formula. Saya gunakan sini ialah kaedah pembaris lah. Kaedah nazi tu mungkin kita boleh bincang cara lain lah. Jadi yang itulah cara dia untuk dapat jawapan. Maka satu lagi sebenarnya kamu boleh kira macam ni. Kamu boleh kira ni berapa jarak daripada pusat ke image. Pusat ke objek. Katakan dia 5 cm. Dia mesti pun akan jadi putaran dia akan jadi pun macam 5 cm. Sama panjang lah tu kan. Kamu tengok dia sama panjang. Jadi dia akan berhenti di tempat sini. Maka kamu bacalah koordinat dia. Kamu baca koordinat. Koordinat dia sini ialah -5, -3. Jadi jawapan dia ialah C. Okay, pening lah sikit ni. Nah, nanti kamu tingkatan 5 pun sama lah. Kalau kamu pening masa tingkatan 2, maka kamu akan pening lah kamu akan tingkatan 5 nanti. Dan kesian kat cikgu kamu lah. Dia akan terang benda yang sama juga macam saya terang ni. Nah, kalau cikgu tingkatan 5 tu dia nak fokuslah pada tajuk tingkatan 5 dengan menganggap kamu dah kuasai kemahiran untuk pantulan, translasi dan juga putaran. Okey. Okey, selesai soalan nombor 2. Soalan nombor 3. Itunya ialah soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 ni dia sebenarnya dia melibatkan tajuk poligon sebenarnya ni. Okay, tajuk poligon. Tajuk poligon ni ialah tajuk tingkatan 1. Okey, tajuk tingkatan 1 ni sebenarnya ialah dia tajuk tingkatan 1. Jadi bila tajuk tingkatan 1, tajuk dia dia berkaitan satu lagi ialah dengan perkataan parameter. Parameter ni ialah tajuk tingkatan 1 juga. Bab 10. Ni bab 10 ni. Bab ke-10. Yang ni ialah bab ke-9. Semuanya tingkatan 1. Kebanyakan kalau kita tengok dalam checkpoint 1, kebanyakan soalan ada tingkatan 1 dengan tingkatan 2. Yang ni pun samalah. Sekarang ni baru tingkatan 1, tingkatan 2. Okey, nisbah panjang dalam heksagon. Okey, kamu kena tahulah heksagon tu apa dia. Nisbah tu maksud dia menggunakan dalam bentuk nisbah yang ada titik 2 macam ni. Nisbah panjang salah satu sisi heksagon kepada perimeter. Perimeter tu ialah ukuran keliling bagi heksagon. Jadi kamu kena tahu heksagon tu ada berapa sisi. Okey, kamu telah belajar masa kamu tingkatan 1 dulu, poligon. Okey. Kalau kamu masih ingat lagi lah poligon tu, nama-nama poligon. Nama-nama poligon. Saya terang baliklah nama poligon ni. Saya snap gambar dalam ni. Dalam buku teks kamu ni. Okey, saya snap gambar ni dalam buku teks ni. Mungkin pelajar lupa dah cara nak ingat poligon tu, nama-nama poligon tu. Mungkin pelajar lupa lah tu macam mana cara nak ingat poligon. Okey. Menamakan poligon. Kamu belajar masa tingkatan 1 dulu, standard pelajaran dia ialah kamu menamakan poligon. Segitiga, sisi 4, pentagon, heksagon. Heksagon dia ada 6 sisi. Maka jawapan sini sebenarnya ialah 1 nisbah 6 sebab dia merujuk pada heksagon. Jadi jawapan dia ialah C. Kalau dikata hektagon maka 1 nisbah 7. Jadi kamu kena tahulah. Sini. Nama yang kalau dia bucu ataupun sisi dia ada 6, maka nama dia adalah heksagon. Hektagon, oktagon, nonagon, dekagon. Kamu belajar masa sekolah rendah dulu, kamu hanya belajar setakat oktagon. Sekolah rendah dulu, kamu hanya belajar sampai oktagon. Darjah 3 atau darjah 4, tak silap saya. Kemudian tingkatan 1 disambung lagi dengan nama seterusnya, nama dia adalah nonagon dengan dekagon. Nama-nama ni sangat familiar lah untuk matematik. Sangat familiar lah untuk matematik. Jadi kamu kena ingatlah cara untuk ingat nama poligon-poligon ni. Okey, ingat tak? Agak-agak ingat tak? Iqbal Hafiz? Iqbal Hafiz dia kurang respon tu. Sri Armilia, agak-agak boleh ingat tak nama poligon tu? Sri Armilia? Nur Syafiqah Najwa? Agak-agak boleh ingat tak nama poligon tu? Boleh tak? Boleh lah, okey. Kalau ada yang lupa, kalau ada yang lupa nama poligon, saya adalah satu cara nak bagi ingat. Okey, saya ada satu cara nak bagi ingat sebab pelajar biasanya tertukar antara heksagon dengan heptagon. Biasanya lupa tu. Okey, jadi cara nak mudah ingat, ni ialah T, E, pentagon, heksagon, heptagon, oktagon.
nonagon dengan dekagon. Okey. Kita gunalah cara senang sikit sini. Kita buat T tu ialah T ialah tengok. Ni senang lah cara ingat. Biasanya kita kena buat cara macam ni. Nak senang ingat. Tengok emak penat hendak hendak tu ialah hexagon lah. H-E-K tu hexagon. Hempuk. O tu ialah orang. Nona tu ialah nak. Deko. Dekagon tu ialah deko. Kita boleh buat satu lagu lah sini ni. Tengok emak penat hendak hempuk orang nak deko. Jadi ingatlah tu. Segitiga, 3, 4, pen, hex, octagon, nonagon, dekagon. Jadi sini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi cara nak bagi ingat, tengok emak penat, hendak hempuk, orang nak deko. Jadi orang nak deko tu mak nak hempuk kita tu. Jadi kena hati-hatilah. Nah, kalau pandai nak deko sebab emak saja yang boleh deko rumah kita tu. Okey, seterusnya. Soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Soalan nombor 4 ialah soalan yang melibatkan ungkapan algebra. Ni ungkapan algebra ni. Kemahiran yang diuji di sini ialah kemahiran menambah setiap sebutan algebra. Kita ada 3 sebutan algebra tu. Okey, kena ingatlah cara nak tambah pecahan ni. Cara nak tambah pecahan kita belajar masa sekolah rendah dulu. 1/2 tambah dengan 1/3. Cara dia kalau cikgu kamu ajak dulu, kena pastikan yang bawah tu sama. Yang bawah tu nama dia ialah penyebut. Penyebut dia kena bagi sama. Maka sini pun kita darab dengan 3. Sini pun kita darablah dengan 2. Jadi bila penyebut darab dengan 3, pengangka pun darab 3. Yang ni pun darab 2. Jadi dia akan dapat sini 3 darab dengan 1, 3 tambah dengan 2 per dengan 6 per dengan 6. Jadi penyebut dah sama, maka kita tambah saja pengangka dia. Dapat 5 per 6. Okey, sama konsep dengan algebra sebenarnya. Kita tengok sama konsep dia. Okey, sekarang ni ialah kita kena pastikan penyebut dia sama. Sekarang ni penyebut dia tak sama. Jadi bila penyebut tak sama, beza dengan sekolah rendah tak ada lah jumpa X dengan X ni. Kita sekolah menengah kita akan jumpa lah X dengan X ni. Tajuk ni ialah tajuk tingkatan 1 ni. Tajuk tingkatan 1. Tajuk tingkatan 1. Okey, sini nak suruh bagi bawah ni sama. Cara dia ialah kita tengoklah. Dia boleh kita buat dalam bentuk faktor sepunya terkecil kan. Okey, ataupun kita cuba samakan dia. Sini 8 ni. Maka nak bagi sama dengan 8 bawah dia ni. Sini 4 ni kita kena darab dengan 2. Maka dia akan jadi 8 lah. Sama dengan 8 ni. Sini kita boleh darab dengan 4. Masa dia masa yang ringkas saja ni. Lebih kurang dalam 90 saat. Jadi kita kena gunakan kemahiran secara secepat yang mungkin lah untuk selesaikan soalan tu. Dia akan bagi nombor-nombor yang simple je sebenarnya. Okey, jadi bila yang penyebut darab dengan 4, maka yang atas pun ataupun pengangka pun darab dengan 4. Yang penyebut darab dengan 2, maka pengangka pun kena darab dengan 2. Maka kita cuba simplifykan dia, permudahkan dia. Sini 3x per 8, tak ada perubahan. Okey, tambah dengan X darab dengan 2, macam kita belajar sebelum ni, masih dia 1, kamu akan dapat X darab dengan 2, akan dapat 2x. Per dengan 8, sebab 4 darab dengan 2. Kemudian tambah lagi. Okey, yang ada perubahan lagi ialah X darab dengan 4 akan dapat 4x. Per dengan 2 darab dengan 4 dapat 8. Maka di bawah dia sama ataupun penyebut dia dah sama, barulah kita boleh laksanakan pengiraan tambah kita. Macam sekolah rendah je sebenarnya. Cuma beza dia kita ada X saja situ tu. Okey, kemudian kamu tambahlah pengangka yang ada sini ni. Okey, kamu tambahkan dia 3x tambah 2x tambah 4x per dengan 8. Maka sini akan dapat 3x tambah 2x tambah 4x, sebenarnya kemahiran ungkapan algebra lagi ni. Okey, akan dapat 5x tambah dengan 4 akan dapat 9x. Jadi akan dapat sini jawapan dia ialah 9x per dengan 8. Maka jawapan dia ialah C untuk soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5 pula. Siapa ada soalan boleh tanya lah. Siapa ada soalan boleh tanya ni. Boleh open mic kamu, kemudian boleh tanya soalan. Kalau ada soalan lah. Kalau ada soalan. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5.
Yang ni ialah soalan dia bila kita baca soalan tu, biasanya pelajar dia kurang nak baca soalan panjang-panjang ni. Nah, soalan panjang pun tak mau baca, soalan ringkas pun tak mau buat. Okey, jadi yang tu lah biasanya pelajar yang ambil subjek matematik ni. Soalan panjang tak mau baca, soalan yang ringkas tak mau buat. Jadi tak mau buat sampai kesudah tak mau buat. Jadi kita cuba buat, kita cuba baca soalan. Kadang-kadang soalan panjang tu dia sebenarnya membantu kita untuk jawab soalan, cuma dia bagi ayat panjang je tu. Dia macam bercerita lah dengan kita tu. Okey, soalan nombor 5 tu ialah dia bagi tahu cos C cos. Jadi cos ni ialah bukan cos yang tajuk nisbah trigonometri tu. Cos ataupun cos tu dalam bentuk perniagaan lah. Cos membuat barang. Okey. Dari situlah kos untuk mencetak, kos tu diwakili oleh C. Bagi mencetak kad ucapan, charge tetap dia ialah 100 sen. Maksudnya kalau kamu cetak 2 keping pun dia akan charge 100 sen. Memang fix harga dia tu. Kemudian dia akan buat charge tambahan juga 6 sen bagi setiap kad yang dicetak. Maksudnya kalau 100 memang tetap dah. Kamu buat macam mana pun, kamu nak print ataupun kalau kamu nak cetak kad ucapan tu, contoh nak panggil pakan kenduri lah contoh dia. Ke mana pun dia akan charge lah 100 sen sekeping tu. Tapi kemudian dia ada lagi charge tambahan untuk setiap kad dicetak tu sebanyak 6 sen. Jadi ni tetap. Maksudnya dia tambah lagi ni dan tambah dengan 6 sen bagi setiap kad, maksudnya kita kena tambah lagi dengan 6 darab dengan bilangan yang boleh ditentukan untuk mencetak bagi bilangan N tu diwakili oleh bilangan kad. Jadi sebenarnya dia boleh wakilkan dengan 6N situ tu. Jadi sini yang ni ialah harga tetap. Yang ni ialah tambahan dia. Maksudnya kalau kamu buat 6 kad, 100 tambah dengan 6 darab dengan 6. Kalau kamu nak buat 5 kad, 100 tambah dengan 6 darab dengan 5 kad. Jadi dia charge siap satu kad tu memang dia akan charge 6 sen. Jadi kalau dia ada N bilangan kad, maksud dia N tu ialah bilangan yang boleh berubah tu. Kalau seorang tu dia nak print ataupun nak cetak 10 kad, jadi dia kena darab 6 darab dengan 10. Yang tu cara dia. Dalam perniagaan biasanya dia boleh guna dalam bentuk persamaan linear. Yang ni lah soalan dia ni. Kita nak membentukkan persamaan linear. Yang ni lah cara untuk membentuk persamaan linear. Jadi soalan dia sangat senang lah. Sini sebenarnya. Jadi sini akan dapat jawapan dia ialah, kalau kita tengok pilihan jawapan dia ialah A. Okey, yang tu ialah untuk soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 6. Okey, seterusnya ialah soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6 ialah luas bagi segi 4 tepat di bawah. Jadi sini dia minta kata kunci sini ialah luas. Jadi luas bagi segi 4, kita kena tahulah yang ni ialah di sekolah rendah dulu kamu dah belajar sifat ataupun ciri bagi segi 4, dia ada luas dia ialah formula dia panjang kali dengan lebar. Sekolah rendah beza dia ialah kita tak belajar dia ada X dengan X tu. Sekolah menengah baru kita akan ada dalam sebutan ungkapan algebra, dan juga kita akan ada beberapa sebutan yang melibatkan X, Y, A apa semua tu. Okay, tajuk ni ialah tajuk tingkatan 2 ni. Tajuk ni ialah tajuk tingkatan 2. Tajuk tingkatan 2. Bab dia ialah pemfaktoran dan pecahan algebra. Okey, lupa nak bagi tahu kamu tadi, setiap satu soalan yang betul kamu akan dapat 1 markah lah. Kalau kamu dapat 4 markah hari tu, maksudnya kamu dapat 4 soalan yang betul lah daripada 10 soalan. Okey, berbeza dengan checkpoint bagi soalan sains, matematik 1 betul bagi setiap soalan, maka akan dapat 1 markah. Okey, jadi sini ni cara dia. Okey, kita pun bentuk lah persamaan dia ni. Mula-mula kita buat luas sama dengan, okey, kemahiran ni sebenarnya, kemahiran ni yang kamu tengok pada soalan down ni, kalau kamu belajar lebih lanjut lagi lepas ni, kamu akan jumpa lagi tajuk ni pada tingkatan 4 ni. Tingkatan 4 kamu akan jumpa lagi ni. Tingkatan 4 kamu akan jumpa lagi sambungan dia tu. Maksudnya tajuk ni, matematik ni dia ada cerita-cerita yang seterusnya untuk tajuk-tajuk dalam matematik di sekolah menengah. Jadi memang kena kuasai lah. Dan saya rasa program PKN sangat bagus lah sebabnya dia boleh refresh balik apa yang kamu telah lalui pada pembelajaran tingkatan 1 dan tingkatan 2.
Saya boleh ulang beberapa kali lah untuk benda ni. Jadi bila ulang beberapa kali tu insya-Allah lah boleh ingat. Insya-Allah boleh ingat. Di sini X dengan X tambah 2, maka kita buatlah luas dia ialah panjang kali dengan lebar. Okey, panjang dia sini ialah kita boleh ambil sebagai wakil X darab dengan lebar dia ialah X tambah 2. Okey, jap. Saya ubah tulisan ni. Jap. Okay, saya ubah tulisan ni. Ni ruangan takut tak cukup lagi ni. Okey. Dah buat sini ni. Okey, seterusnya X dengan X tambah 2 sebenarnya kita boleh buat dalam bentuk X kurungan X tambah 2. Ni luas. Dia masih lagi perluas. Panjang kali lebar. Okey, seterusnya kita kena buatlah operasi mendarab kita ni. Pemfaktoran kita ni. Kita kena kembangkan dia, expand dia dengan cara dua-dua ni kena darab lah. Kita darab X dengan X akan dapat X kuasa 2. Okey, selesai yang pertama tu. Okey, kemudian sebab ada pasangan lagi dalam bagi X yang ada kurungan, maka kita kena buat lagi X darab dengan jadi macam tu. Jadi X darab dengan 2X akan dapat X tambah 2. Jadi akan dapat 2X. Okey, X darab dengan positif 2 akan dapat situ ialah X kuasa 2 tambah dengan 2X. Kita tengoklah pada pilihan jawapan. Jawapan ada sini. Jawapan dia ialah B. Jadi kalau kita cekap ni sebenarnya lebih kurang dalam tak sampai 9 saat lah boleh siapkan soalan ni. Okey, soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7 ialah soalan sebenarnya ialah soalan tingkatan 1 lagi ni, poligon asas lagi ni. Sebenarnya kalau kamu ingat lagi ni, kamu telah belajar masa kamu darjah 3 ni, KSSR ni. Paksi simetri ataupun garis simetri. Term yang sama je tu, garis simetri, paksi simetri. Cumanya lanjutannya kamu belajar masa tingkatan 1 ada sikit lagi. Saya ada juga kopi sedikit bahan ni. Okey, kena tahulah. Paksi simetri tu apa dah? Okey, paksi simetri tu. Definisi paksi simetri ialah kita boleh melipat suatu bentuk geometri tu supaya bentuk tu akan bertindih tepat bila lipat. Maksudnya macam kertas A4 kita, kalau kita lipat bertindan sekali, kamu akan dapat satu garisan dia tu. Satu lipatan dia tu dipanggil sebagai garis simetri. Cuba kamu lipat sekali lagi garisan kamu tu, kamu akan dapat bertindih dengan bertindih secara tepat. Bila dilipat. Jadi kalau kertas A4 kita, dia ialah bentuk segi empat tepat, dia akan ada dua paksi simetri ataupun dua garis simetri. Jadi paksi simetri ataupun garis simetri merujuk kepada garis lipatan. Yang bertindih secara tepat apabila dilipat. Maksudnya kalau kita lipat tu, kita pastikan dia lipat tu mesti bertindih secara tepat. Okey, yang tu maksud dia ialah garis simetri. Okey, dalam garis simetri, dia ada satu nota tambahan dia sini ni. Garis simetri tu kamu belajar masa tingkatan 1. Yang ni, bahan dia ni. Saya tengok bahan dia dah. Sifat-sifat yang ada pada jenis sisi 4. Sisi 4 kita ada banyak tu jenis dia. Yang ni ditanya segi 4 tepat. Kebetulan dia tanya segi 4 tepat je tu. Kamu belajar masa tingkatan 1, dia ada beberapa jenis. Dia ada berapa jenis ni? Ada 6 jenis segi 4 tepat. Sisi 4 tepat kita ada 6 jenis. Jenis pertama ialah segi 4 tepat. Paksi simetri dia ialah 2. Ni, paksi simetri ni kalau kamu lipat sekali lagi, dia akan dapat 2. Kalau segi 4 sama, paksi simetri dia ialah 4. Okey, kalau segi 4 selari, ni sisi 4 dah. Ni sisi 4. Sebab itulah nama dalam poligon tadi, kalau kamu tengok tadi, nama poligon ialah dipanggil sebagai segitiga sisi 4. Dia tak bagi nama segi 4 tu, dia bagi nama sebagai sisi 4. Sebab sisi 4 dia ada 6 jenis sisi 4, di mana kita ada segi 4 tepat, segi 4 sama, ada 4 paksi simetri. Segi 4 selari, dia tiada paksi simetri. Dia tiada. Bila kamu lipat, lipatan dia tak bertindih. Rhombus, dia ada 2 paksi simetri. Rhombus, dia ada 2 paksi simetri. Bila kamu lipat satu lipatan di sini, daripada bucu ni ke bucu ni, satu lipatan. Kemudian kamu bucu ni,
bucu atas dengan bucu bawah ni kalau kamu lipat tu, kamu akan dapat satu lagi garis yang bertindih. Bertindih secara tepat bila kamu buat lipatan tu. Okay, kita ada juga bentuk sisi 4, bentuk dia ialah bentuk trapezium. Dia ada sisi 4 juga ni, ada 4 bucu. Cuma nama dia ialah trapezium. Okay, trapezium dia tiada paksi simetri ataupun garis simetri. Satu lagi sisi 4 yang ada ialah nama dia ialah lelayang. Lelayang ialah ada satu je. Dia macam bentuk layang-layang ni. Dia akan ada satu paksi simetri. Bila kita lipat dia ni, dia akan bertemu antara bucu yang sebelah kiri dengan bucu di sebelah kanan. Yang ni kamu belajar masa kamu tingkatan 1 bab ke-9 untuk tajuk poligon. Okay, nah? Belajar dah ni masa yang satu ni. Dia nasib baiklah dia masuk segi 4 tepat. Jadi sini ni segi 4 tepat. Nak dapat jawapan, sebenarnya kita boleh dapat jawapan ni. Takkanlah C dengan D ni. Okay, D ni untuk segi 4 sama ni. D ni betul sekali. D ni bukan dia lah tu. No? Sebab dia bucu sini sehingga bucu sini. Dia ialah nama dia situ, kalau kita tengok pada gambar rajah, nama dia ialah rhombus lah daripada atas kanan ke atas bawah tu. Tapi dia segi 4 sama, dia bukan rhombus. Jadi sini jawapan dia ialah A lah. Jadi jawapan dia ialah A. Satu lipatan di tengah, satu lipatan yang melintang. Okey, ada dua lah garis dia. Yang itulah garis dia. Biasanya kita buat garisan paksi simetri dalam bentuk garis putus-putus. Yang ni dia sajalah buat mungkin dalam bentuk garis penuh ni. Garis penuh ataupun solid line. Okey, soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8 pula ialah Sam ingin mencari 3 nombor genap berturutan apabila ditambah menghasilkan nombor 84. Ada 3 nombor genap. Secara berturutan tu, bila ditambah dia akan dapat 84. Kemudian dia pun tulis sama siap-siap. K tambah K tambah 2 tambah K tambah 4 sama dengan 84. Maksudnya bila tambah 3 nombor ni, nombor yang pertama ni bila tambah, dia tambah lagi dengan nombor yang kedua, dia tambah lagi dengan nombor yang ketiga, jawapan dia akan dapat 84. Jawapan dia akan dapat 84. Jadi apakah yang diwakili oleh K? K itu sebenarnya apa dia sebenarnya K tu? Okay, jadi sini sebenarnya tajuk ni nampak macam susah sikit ni. Tajuk ni sebenarnya ialah persamaan linear. Dalam membentuk persamaan. Okay, kalau dia bukan jawapan dia 84, sebenarnya dia akan ada lagi lah. K tambah 2, K tambah 4, mungkin satu lagi ialah K tambah 6. Terusnya akan dapat K tambah 8. Terusnya akan dapat K tambah 10. Jadi tajuk ni dia boleh jadi dalam bentuk pola dan jujukan. Tingkatan 2. Pola dan jujukan tingkatan 2 ni. Dia boleh jadi pola dan jujukan dalam tingkatan 2 lah. Silibus dia ni, tajuk ni. Yang dia buat tu kita boleh jadi dalam bentuk persamaan linear tu dia buat tu. Dia buat boleh jadi dalam bentuk persamaan linear dan soalan ni dia boleh jadi juga dalam bentuk pola dan jujukan. Okey, jadi sini ni dia minta kita tengok apakah yang diwakili oleh K sebenarnya ni. Okey, yang dibalik K, dia tengok dulu purata bagi 3 nombor, purata 3 nombor genap berkenaan. Jadi K tu dia kata purata nombor genap. Nampak macam dah betul tu, kita tengok lagi pada soalan B. B ialah K tu diwakili oleh nombor genap yang berada di tengah-tengah. Ini macam bukan dia ni. Bukan dia tu. Nombor genap berkenaan yang berada di tengah-tengah. Okey, sebab sini pun K. Okey, kemudian yang paling besar antara 3 nombor. Dia kata sini antara 3 nombor ni untuk ayat C ni, antara 3 nombor ni, K tu yang paling besar. Yang ni kecil lah tu maksud dia. Nilai dia. Yang ni pun kecil. Mana logik? Kalau sini dah tambah 2, sini tambah 4, maksud dia K tambah 2 dengan K tambah 4 ni makin bernilai yang lebih besar lagi lah daripada nombor yang seterusnya tu. Maksudnya K tambah 4 ni mesti nilai dia besar lagi daripada K tambah 2. K tambah 2 mesti besar lagi daripada K. Jadi tengok soalan jawapan D. K diwakili oleh nombor yang paling kecil antara 3 nombor genap. Jadi sini yang paling tepat sekali ni. K tu mestilah nombor yang paling kecil. Okey, jadi sini dia kecil dulu. Lepas tu dia jadi besar sikit. Sebab dia tambah 2. Besar dan membesar. Tu. Besar dan membesar. Jadi K tu sebenarnya diwakili oleh nombor yang paling kecil sekali lah. Dia mesti mula yang paling kecil, lepas tu tambah 2, lepas tu tambah lagi dengan 4, maka jawapan dia akan dapat 84. Jadi mesti K tu nombor paling kecil sekali lah.
Okey, jadi jawapan nombor 8 ialah D. Dia sebenarnya tanpa melibatkan pengiraan tu sebenarnya. Kita boleh tengok secara logik lah untuk dapatkan jawapan dia. Okey, seterusnya. Nombor 9. Okey, nombor 9. Dia agak ni lah sikit nombor 9 tu. Dia agak mungkin dia akan ambil masa lah untuk kamu jawab soalan ni. Nombor 9 ialah tajuk dia di sini bila saya tengok balik soalan dia. Sebenarnya tajuk ni dia uji dalam bentuk pola dan jujukan. Tajuknya ialah tajuk tingkatan 1. Tajuk tingkatan 2. Bab yang pertama. Bab yang pertama ataupun tajuk yang pertama. Okey, soalan di sini dia bagi tahu ada mancis ni. Siapa ada mancis ni bolehlah cuba susun lah. Siapa ada mancis ni sebenarnya dia boleh susun lah. Dan dia boleh jawab soalan ni. Cuma dia ambil masa panjang lah bila dia susun tu. Kamu boleh susun. Gambar rajah ni sebenarnya membentuk satu pola dan jujukan yang sangat berkesan lah untuk tajuk ni. Sangat menarik soalan ni sebenarnya. Okey, sini dia buat, disusun. Jika pola dilanjutkan, maksud dia ada susunan lagi ni. Berapakah bilangan mancis? Dia nak tahu berapa ada bilangan mancis yang digunakan untuk membentuk rajah 10. Okey, kita ada setakat rajah 1, 2, 3, dan dia akan ada lagi rajah 4, rajah 5, rajah 6, rajah 7, 8, 9, 10. Okey, jadi cara nak buat sini, kita tengok sini. Okey, sini ada bilangan batang dia sebabnya dia nak tahu berapa bilangan batang. Kita tengok bilangan batang bagi rajah pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 6 batang dah. Okey, sini pula bila kamu kira, dia akan jadi mula-mula bentuk pertama ni ada 3. Kemudian sini sama lagi tu bilangan dia tu. 6. Cuma dia tambah bilangan dia tambah sini. Duduk sini ni. Ditambah 1 sini, 1 sini, 1 sini. Ditambah. Jadi sebenarnya sini akan dapat 6 tambah 3. Ataupun bila kita hitung mula dia 9. Bila kita hitung yang seterusnya ialah dia bertambah lagi tu. Okey, jadi sini cuba kita tengok lagi pattern dia sini ni. Dia bila kita buat sini akan dapat 12. 6, 9, 12 ni. Bilangan mancis yang pertama, rajah pertama 6. Bilangan yang kedua ialah 9. Bilangan rajah ketiga ialah 12. Jadi kita tengok lagi. 6 tadi yang original 6. Kemudian tadi ditambah lagi 3. Kemudian ditambah lagi 3 sini ni. Ditambah lagi 3 ni. Okey, jadi sini kita boleh buat satu lagi. 6 tambah 3 tambah 3. Itu. 6 tambah 3 tambah 3. Maksudnya sini ialah kita boleh buatlah. Rajah 1 dia ialah 6. Rajah 2 dia ialah 6 tambah 3. Rajah 3 dia ialah 6 tambah 3 tambah 3. Kan tadi daripada 6 jadi 9 jadi 12. Agak-agak rajah 4 tu macam mana pola dia? Macam mana nombor jujukan dia? Boleh siapa-siapa respon? Agak-agak rajah 4 tu macam mana pola dia? Boleh siapa-siapa tolong respon? Agak-agak situ macam mana pola untuk rajah yang keempat? Rajah pertama ialah 6. Rajah kedua 6 tambah 3. Rajah ketiga ialah 6 tambah 3 tambah 3. Rajah 4 agak-agak macam mana? Cuba 6 respon seorang. 6 tambah 3 tambah 3. Macam mana Aiman Syarif? Sekali lagi. 6 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Ya betul. Okey, bagus tu. Agak-agak rajah yang kelima macam mana? Kita nak sampai rajah ke-10 ni. Dia ambil masa ni sebelahnya. Dia soalan ni tak apalah sebab yang soalan yang mula-mula dia mungkin jawab dalam masa 10 saat. Soalan ni mungkin dia ambil masa yang lama. Jadi saya ambil purata lah tu. Satu soalan lebih kurang dalam 90 saat. Soalan pertama tadi mungkin kita dah jimat masa. Tekan kereta dalam masa tak sampai 10 saat dah dapat jawapan. Jadi yang ni kalau dia nak berhati-hati tu boleh ambil masa lama lah sikit. Okey, rajah 5. Okey, terima kasih Aiman Syahrir tu yang bagi respon jawapan. Betul lah tu jawapannya tu. Rajah 5. Macam mana pola dia? Cuba respon seorang. Rajah 5, buka mic dan cuba respon. Kita nak buat sampai rajah 10 ni. Kita nak buat sampai rajah 10. Okay, kita nak buat sampai rajah 10 ni. Okay, rajah yang kelima. Seorang tolong respon.
Selain daripada Aiman Syahir dengan Syafiqah Najwa tu, kalau yang boleh ikut, kita cuba kalau yang pula respon. Ahmad Fazri ke? Respon. Okey. Ataupun Aiman Syahrir lagi nak respon ke? Okey lagi? Macam mana yang seluruhnya? 6 tambah 3 tambah 3 tambah 3. 6 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Okey, yang tu. Jadi sini ni kita tengok sini ni. Kita boleh buat satu lah. Satu conclusion dia. Sebab kita nak buat lagi, takkan kita nak buat tambah 3 lagi. Okey, jadi sini kita boleh buat 6 tambah 3. Kita ada sekali, satu je 3 kita boleh buat dengan darab 1. Sini ada 2, 3 ni kita buat dengan darab 2. Sini ada 3 ni. 1, 2, 3 kita boleh buat 6 darab 3. Sini ada 4. Jadi sini akan dapat 6 darab 3 darab dengan 4. Okey, seterusnya sini akan dapat 6 tambah dengan 3 darab dengan 5. Rajah 7, 6 tambah 3 darab dengan 6. Rajah 8, 6 darab 3 darab dengan 7. Darjah 9, 6 darab 3 darab dengan 8. Darjah 10, 6 tambah 3 darab dengan 9. Jadi bila kita cuba kira di sini. Kita cuba kira sini. Okey, bila kamu cuba kira di situ, 6 tambah 3 kurungan 9. Jawapan dia akan dapat 33. Maka rajah ke-10. Jawapan dia ialah 33. Okay, yang itulah cara dia untuk dapatkan jawapan. Kalau dia rajah ke 20, pening lah kita nak buat. Cumanya tadi secara generalisasi dia akan jadi macam ni. Rajah 1 mula-mula dia ialah 6. Rajah 2 dia akan dapat 6 tambah 3. Rajah 3 tadi dia akan dapat 6 tambah 3 tambah 3. Rajah 4 dia akan dapat 6 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Rajah 5 sepatutnya kita akan dapat 6 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Jadi sebenarnya kita boleh simplify macam saya buat macam sini, permudahkan. Sini akan dapat, sebab dia sebiji je 3, kita darab dengan kurungan 1. Sebab dia ada 2, 3 tu yang ada tu. 2 biji 3 yang ada tu, kamu darab dengan 2. Sebab dia ada 3 biji 3 situ tu, kita darab dengan 3. Sebab dia ada 4 biji 3 tu, kita darab dengan 4. Jenuh lah kalau kamu nak tulis lagi tu. Jenuh kamu nak tulis lagi tu. Jadi sini kita boleh buat rajah 6 dah tambah dengan 3 darab 5. Yang tu lah dia akan jadi dalam bentuk pola dan jujukan. Okey, selesai soalan nombor 9. Seterusnya ialah soalan nombor 10. Nombor 10 ni kembali pada soalan senang lah ni. Saiz blok tu ialah saiz yang sama, saiz dia. Okey, blok manakah punya isi padu yang sama? Isi padu mana? Semua blok kecil adalah bentuk yang sama saiz. Okey, susunan blok manakah yang punya isi padu yang berbeza daripada yang satu lagi? Okey, di sini senang kita tengoklah bentuk blok yang disusun tu. Okey, sini blok yang disusun, kalau kamu kira ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sini ada 12 blok ni. Dia tengok yang mana satukah yang ada isi padu berbeza, maksud dia mungkin bilangan bongkah dia berlainan lah. Okey, sini kamu kira lagi ni. Bila kamu kira ni sebenarnya bongkah dia sini ada bongkah dia sini ada 12. Sama lah ada 12 tu. Bongkah dia sama ada 12 tu. Okey, sini pun samalah bongkah dia. Bila kamu susun, kamu kira ada 1, 2, 3, 4. Okey, 1, 2, 3, 4 dan 3 ada 12. Semua bongkah yang sama tu. Okey, dia nak cari yang berbeza. Jadi yang berbeza tentulah soalan A ni. Bila kamu kira tu, bongkah dia sebenarnya ada 8 je. Okey, jadi jawapan dia ialah A. Okey, selesailah untuk soalan checkpoint 2. Di mana soalan yang agak sukar sedikit ialah pada pandangan saya yang teknikal sikit adalah soalan nombor 9 dengan soalan nombor yang ikut susunan teknikal dia ialah soalan nombor 2. Mungkin soalan nombor 5 dia agak susah sikit sebab kamu kena buat persamaan linear. Okey.
pada pendapat saya lah, soalan yang agak sukar sikit pada checkpoint 2 ni ialah soalan nombor 2 ni, sebab kamu kena ada kemahiran putaran. Nombor 1 tak ada masalah. Nombor 3 pun dia kemahiran nak mengingat sajalah. Nah, tengok emak, penat hendak hempuk, orang nak duduk tu. Okey. Kemudian ungkapan algebra ni dia macam skor rendah je soalan dia, cumanya beza dia ialah penyebut tak sama tu kita samakan dulu. Soalan 5 ialah persamaan linear. Soalan 6 ialah luas bagi sebuah segi empat tepat, di mana kamu kena gunakan pemfakturan untuk tajuk tingkatan 2. Pengembangan lah, tajuk pengembangan ni kamu kena kembangkan antara dua ungkapan untuk cari luas. Kemudian tajuk yang sebenarnya nombor 7 ni sangat senang sebenarnya ni. Dia kemahiran melipat je sebenarnya. Tengok paksi simetri. Nombor 8 dia kembali kepada soalan yang agak tricky sikit. Soalan yang perangkap sikit kita tu. Cuma kita kena rajin baca lah pilihan jawapan. Jadi jawapan dia yang paling kecil tu tanpa melibatkan sebahagian pengiraan nombor 8 sebenarnya. Okay, nombor 9 lah. Yang ni dia agak sukar sikit sebab kamu kena membentuk satu pola nombor untuk membina ataupun untuk mengetahui rajah yang ke-10 ataupun bentuk bagi apabila batang mantis tu disusun, dia akan jadi 33 lah. Macam mana dapat 33 saya dah buktikan melalui pengiraan tadi tu. Pengiraan panjang ni yang ambil masa yang lama, tapi tak apalah sebabnya soalan yang lain dia mungkin masa yang agak singkat. Okay, seterusnya ialah soalan nombor 10 ialah soalan yang sebenarnya boleh melibatkan pengiraan ringkas saja. Pengiraan secara ni lah, kamu kira blok tu ada berapa, tengok yang berbeza, maka yang tu lah pilihan jawapannya. Okey, habis 10 soalan. Hampir 1 jam lah perbincangan kita pada hari ni. Nah, sebab dia melibatkan soalan-soalan yang agak ni lah sikit. Okey, ada soalan sekat tu nak tanya? Tak. Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan nak tanya, sekejap maka tamatlah untuk sesi perbincangan soalan yang melibatkan tajuk PKL ni. Okay, dah melibatkan tajuk PKL ni, dah habis lah soalan ni. Okey, ada soalan lah? Okey, kalau tak ada soalan, setakat tu sajalah perbincangan kita untuk tajuk PKL ni yang melibatkan checkpoint 2. Okey. Okay, terima kasih kepada semua yang terlibatlah untuk proses perbincangan kita, sesi perbincangan untuk checkpoint yang kedua.